صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفاعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Maha suci Dikau ya Allah, kami manusia tak pernah mengerti apa-apa kecuali apa yang Dikau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Dikau lah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah faqihna fid din ya Allah, ajarlah kami urusan agama kami. Alimnal kitab, berilah pemahaman dalam kepada kami tentang kandungan kitab suci Al-Quran. Ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikanlah kami dari kalangan hamba-hamba-Mu yang mudah mendengar nasihat dan menerima bimbingan yang baik, dan berilah kekuatan kepada kami untuk melakukan amal ibadat yang terbaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah, pada pagi yang mulia lagi pekan ini kita masih lagi diberi subsidi oleh Allah untuk hidup, sehingga kita mampu bangkit, datang ke masjid, menunaikan salat fardu subuh berjemaah, berzikir, berwirid, berselawat, berdoa, bermunajat. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadat kita, diberikan kekuatan pada kita untuk sentiasa mentaatinya, dan mudah-mudahan dengan rahmatnya kita beroleh ganjaran syurga. Tuan-puan hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, pada pelajaran yang telah lepas kita telah mengupas tentang solat menghormati waktu dan juga perihal solat di udara. Solat di udara ini merangkumi solat di atas kenderaan udara. Ada tak kapal terbang, jet, helikopter, dan apa-apa sahaja. Termasuklah ketika kita berada di angkasa, naik ke bulan ke, atau berada di ruang atmosfera yang tidak ada graviti. Pendek kata, apa saja dan di mana jua kita berada, solat tetap wajib dilaksanakan mengikut batasan tempoh waktu yang ditetapkan. Hadirin yang dirahmati Allah, kita juga telah mengupas bagaimana cara-caranya untuk kita mengangkat hadas demi menyempurnakan solat sewaktu di udara. Kalau solat dalam kapal terbang tu, kita disyorkan untuk mengambil wuduk atau tayamum. Mengambil wuduk yang disyorkan ialah ambil wuduk pada tempat-tempat yang wajib dibasuh sahaja. Yang pertamanya, kita basuh tangan
hingga melepasi para siku. Yang pertamanya kita basuh muka disertai dengan niat. Yang keduanya basuh tangan hingga melepasi para siku. Dan yang ketiganya menyapu sedikit kepala atau membasuh sedikit kepala. Dan yang keempatnya basuh kaki daripada celahan jemari kaki hingga melepasi buku lali dengan sempurna. Jadi kalau kita ingin berwuduk di atas kapal terbang, terdapat 4 basuhan wuduk yang wajib disempurnakan. Jika kita tidak mendapati air untuk berwuduk di atas kapal terbang, maka kita bolehlah bertayamum dengan menggunakan debu tanah yang suci. Tayamum macam biasa, sewaktu kita berada di darat, iaitu kita ambil debu, tersapu pada telapak tangan. Sapu yang pertama tu kita meraut muka kita, meraut bahagian wajah kita, disertai dengan niat. Kemudiannya, sapu yang kedua itu, debu di bahagian telapak tangan. Kita sapu daripada bahagian pergelangan siku kita ini, hinggalah kepada jemari tangan dan dibawa ke bawah hingga kembali ke para siku balik. Begitu juga sebelah lagi, kalau kita mula sebelah kanan, makna bakinya sebelah kiri pun dibuat dengan perbuatan yang sama. Jadi setelah kita melakukan basuhan wuduk yang sempurna sebanyak 4 kali wajib, atau kita telah bertayamum dengan 2 kali tepukan debu tanah, maka kita dikira telah mengangkat hadas dan bersedia untuk menunaikan solat. Dan solat di atas kapal terbang itu boleh dilaksanakan dengan duduk. Dan posisi duduk kita itu adalah berasaskan kepada duduk seperti tahiyat awal. Kalau kita boleh melipat kaki, kita boleh duduk tahiyat awal. Takbir macam biasa. Kemudiannya rukuk, kita boleh condongkan badan kita sedikit. Dan sujud serta perbuatan-perbuatan lain adalah macam biasa. Solat duduk atas lantai juga di samping duduk tahiyat pertama, seseorang itu boleh duduk secara berlunjur. Mungkin seorang tu ada kesakitan, keuzuran, kecacatan pada bahagian kakinya yang tertentu, dia boleh duduk secara berlunjur mengikut keselesaan, kesesuaiannya. Tapi dalam masa yang sama, dia tetap solat wajib menghadap ke arah kiblat. Untuk kita cari arah kiblat dalam kapal terbang, kita boleh tanya pramugari yang bertugas mana arah kiblat. Dan arah kiblat dalam kapal terbang tu juga boleh dilihat pada skrin besar. Arah kiblat berkenaan ditunjukkan dalam pesawat. Biasanya kalau kita daripada KLIA ke Jeddah, maka arah kiblat ialah bahagian kepala pesawat. Manakala kalau kita daripada negara Timur Tengah, daripada Amman, Jordan, daripada Abu Dhabi, daripada Dubai, daripada Jeddah, Arab Saudi. Kalau kita daripada Timur Tengah, nak balik ke
Malaysia ke KLIA, maka kebanyakan arah kiblatnya ialah berada di sebelah ekor pesawat. Pendek kata, walau dalam apa keadaan sekalipun, untuk bersolat di udara atau di air, di atas kapal atau feri yang besar, atau sampan, atau perahu, atau kapal terbang, kita diwajibkan bersuci untuk mendirikan solat, dan solat wajib menghadap ke arah kiblat. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita perteguhkan lagi perihal wajib solat menghadap ke arah kiblat. Tersambung muka surat 35. Wajib solat menghadap ke arah kiblat. Bila wajib solat menghadap arah kiblat, seorang itu wajib mengetahui arah kiblat. Setiap Muslim wajib memahami cara-cara mengetahui arah kiblat. Hal ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahawa setiap orang yang ingin menunaikan solat wajib menghadap arah kiblat. Penentuan arah kiblat boleh dibuat berdasarkan kepada beberapa kaedah. Yang pertama, kaedah istiwa al-azam. Kaedah istiwa al-azam ni iaitu dengan melihat kepada kaedah kedudukan matahari betul-betul berdiri di atas kiblat. Itu kita panggil istiwa al-azam. Kedudukan matahari betul-betul berada di atas Kaabah. Keadaan ini boleh disemak dengan kapasiti 2 kali setahun, iaitu pada 28 Mei dan 16 Julai tiap-tiap tahun. Kira-kira dalam pukul 12.30 atau pukul 1 tengah hari, lebih kurang dalam 5-6 jam. Waktu yang sama itu, lepas asar pada waktu Malaysia, kita boleh membuat semakan arah kiblat di seluruh dunia. Tarikhnya pada 28 Mei dan 16 Julai tiap-tiap tahun. Mudah saja. Bila kita dah tentukan harinya, tarikhnya, masanya, ketika matahari betul-betul berdiri tegak, hampir-hampir nak masuk waktu Zuhur di Arab Saudi pada 28 Mei dan 16 Julai tiap-tiap tahun tu, kita boleh buat semakan arah kiblat seluruh dunia, berpandukan kepada bayang matahari. Jadi mana-mana tempat, masjid ke, hotel ke, rumah ke, resort ke, pondok ke, surau ke, kita boleh tentukan arah kiblat berdasarkan kepada cahaya bayangan matahari. Iaitu kita benarkan bayangan matahari masuk pada masjid, pada rumah, pada resort, pada surau, pada hotel. Kemudian kita pancangkan satu tongkat atau satu kayu pada bayang matahari itu, atau pada cahaya matahari itu, kita pancangkan satu tongkat, satu kayu, melentang tegak, berdiri tegak. Dan kita tengok hasil daripada pantulan cahaya matahari kepada kayu yang kita tegakkan tu, dia keluar bayang. Bayang daripada kayu yang dipancangkan tu menghala kepada cahaya matahari itu, itulah arah kiblat. Jadi kita tanda arah kiblat dia tu dengan marker, dengan outline, kita tanda arah kiblat. Dengan itu kita boleh dapati arah kiblat yang jelas hasil daripada pantulan cahaya matahari berkenaan. Benda ni kita boleh semak arah kiblat kita 2 kali setahun, iaitu pada 28 Mei dan juga 16 Julai tiap-tiap tahun.
Kita boleh semak cara mudah saja. Karena saat itu matahari betul-betul istiwa, betul-betul menduduki di atas Kaabah. Nah, biasanya JAKIM, Jabatan Agama, Jabatan Mufti, mereka declare dalam website mereka, umat Islam seluruh dunia boleh buat semakan arah kiblat 2 kali setahun, iaitu pada 28 Mei dan 16 Julai tiap-tiap tahun. Jadi kita sendiri boleh semak arah kiblat premis kita, sama ada rumah, jabat, surau, masjid, hotel, pondok atau sebagainya. Itu kaedah tradisional, kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, kaedah buruj bintang. Bintang-bintang yang kita tengok di angkasa ni, dia ada pelbagai jenis. Antaranya kita panggil bintang Orion atau bintang Kutubi. Dengan kedudukan bintang ini, kita boleh mengetahui arah utara. Dengan mengetahui arah utara, kita juga dapat mengetahui kedudukan arah kiblat yang tepat. Begitu juga kita boleh semak arah kiblat melalui kedudukan matahari terbenam. Matahari kita ni naik daripada timur, jatuh sebelah barat. Matahari, kaedah matahari terbenam, kaedah matahari jatuh tu, kita boleh buat anggaran kasar. Itulah kedudukan arah kiblat. Kalau tuan-tuan perasan, piring satelit atau piring astro tu, dia semuanya piring satelit atau piring astro tu, dia menghadap kepada arah matahari jatuh. Jadi, mudah je kita tengok. Kalau kita pergi rumah orang, pejabat orang ke, atas sutuh, atas atap bangunan tu, ada piring satelit, piring astro, yang menghadap pada matahari jatuh. Jadi matahari jatuh itulah dikira sebagai arah kiblat. Itu hak mudah je. Kemudiannya ada kaedah hitungan penentuan arah kiblat berdasarkan kepada segitiga spera. Ini dipelajari dalam bidang ilmu falak, penentuan arah kiblat dalam bab rubuk mujayyab. Dan yang seterusnya, kita mengetahui kaedah arah penentuan kiblat ini berdasarkan penggunaan kompas prismatik dan juga theodolite. Biasanya alat ini digunakan untuk ukur jalan atau ukur bahan. Biasanya orang JKR kan, dia nak tengok jalan lurus ke tak lurus, condong berapa darjah tu, dia guna kompas prismatik ataupun theodolite. Hak ada kaki 3 tu, atas kaki 3 tu diletak satu alat. Itu untuk tengok kelurusan sesuatu arah atau sudut. Alat itu juga sebenarnya boleh dijadikan penentuan arah kiblat. Kewajipan ini dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 16. Wa 'alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan dia menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan. Dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Dulu, kaedah tradisional salah satunya untuk penentuan arah kiblat, tengok pada bintang. Nak belayar, tengok pada bintang. Nak musafir di padang pasir yang luas dan tandus pun berdasarkan pada bintang. Jadi orang yang boleh baca kedudukan bintang, dia juga boleh mengetahui arah perjalanan berkenaan. Sekarang ni ilmu ni makin lama makin butuh, makin lama makin tak ada. Biasanya
mudah arah kiblat hak kita tentukan melalui kompas. Kita ada iPhone. Dalam iPhone tu ada kompas interface. Kompas pusing-pusing, putar-putar. Kita ambil iPhone tu, kita tekan arah kiblat dia, kita goyang dia, buat pusing-pusing ni. Kemudian kita cari sudut. Sudut arah dia sama ada 290 atau 291 atau 292 dari darjah utara sebenar. Maka itulah arah kiblat. Kita boleh ambil 3 arah tu. 290 atau 291 atau 292 dari pusingan utara sebenar. Daripada satu titik ke satu titik bulat 360 darjah. Jadi 290 atau 291 atau 292 itulah arah kiblat Malaysia yang sebenar. Kalau kita guna kompas interface. Kalau Android, banyak benda yang kita boleh download. Tertentukan arah kiblat juga berdasarkan kepada kedudukan 290, 291 atau 292 atau bergantung kepada software yang kita download daripada internet. Selain penggunaan bintang, kompas juga termasuk bahagian alat penunjuk arah. Alat ini digunakan oleh manusia zaman moden bagi mengetahui arah kiblat. Semua Muslim diwajibkan mengetahui dalil ataupun cara-cara mengetahui arah kiblat berdasarkan pada kaedah yang kita sebutkan tadi. Seseorang juga harus mengetahui arah perjalanan yang dilaluinya. Bila kita nak musafir, utara, selatan, timur dan barat, patut kita tahu dalam musafir kita tu bila masuk waktu sembahyang. Musafir kita tu cukup syarat dah untuk kita solat jamak atau qasar atau solat jamak dan qasar. Dalam musafir kita tu, kita pun tahu mana arah kiblatnya. Ni nak musafir, kereta ada, minyak isi, duit ada, tol ada, mayang tak ada. Pak tak tahu. Bila masuk waktu semayang, nak semayang mana arah kiblatnya. Jadi kebanyakan kita ni nak musafir ambil berat soal-soal material. Tak nak ambil berat soal-soal spiritual. Soal material tu kereta, minyak, tol, duit, lesen, kad pengenalan, barang-barang, pakaian, makanan kita bawa. Soal-soal spiritual tu doa, zikir, solat yang menuntut kewajipan bagi kita untuk kita laksanakannya dengan sempurna. Jadi seseorang yang ingin bermusafir, dia wajib tahu waktu kemasukan pelaksanaan solat, begitu juga dengan arah kiblat. Begitulah sebaiknya yang dilakukan oleh seorang Muslim yang mengambil berat tentang agamanya. Kalau kita nak musafir, kita ambil berat pasal agama kita, kita tahu dah bila masuk waktu solat dan mana arah kiblat. Hal ini jelas bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah meredai keseluruhan mereka. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak musafir dah rancang dah. Nak berhenti kat mana, nak semayang kat mana. Nak berwuduk, airnya di mana, atau bagaimana nak bersuci dalam ketiadaan air. Kerana mereka ambil berat soal agama. Jadi kita hendaklah mencontohi mereka. Arah kiblat Malaysia adalah 290 atau 291 atau 292 dari darjah utara sebenar 360 darjah. Tuan-tuan, kita tengok satu titik atas, kita buat bulatan dan kembali bertembung titik atas kita bermula tadi. Jadi kita panggil bulatan tadi itu 360 darjah.
Belum nak sampai 360 darjah tu, ada 290, ada 280. Jadi 280 sampai 290 sampai 291, 292, 290, 291, 292, itulah darjah arah kiblat bagi Malaysia. Oleh pakar ilmu falak, memandangkan perselisihan arahnya adalah terlalu kecil. Kenapa kita ambil tiga darjah ni? Kerana beza antara satu darjah 290 dengan 291 dan 292 terlalu kecil. Umpamanya kalau kita nak tengok tiang masjid kat belakang, dengan pandangan mata kasar kita tengok sekaligus begini, nampak jelas. Andai kata kalau kita letak depan mata kita ni, kita letak sepotong jari depan mata. Jadi pandangan kita terhadap tiang masjid berkenaan terhalang. Tapi bagaimana kalau kita letak dekat terhalang? Kalau kita letak makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, halangan tadi lama-lama menjadi semakin terbuka. Jadi perbezaan terhadap halangan yang menjadi semakin terbuka itu adalah kecil. Kenapa kita ambil tiga tu? Umpamanya kalau kita daripada Malaysia ni, betul-betul kita memandang pada Kaabah, mungkin 290 tu kena Kaabah pada sudut kanan. 291 tu kena Kaabah pada sudut tengah. 292 tu kena Kaabah pada sudut kiri. Jadi sama ada kita kena pada sudut kanan, tengah atau kiri, semua sudut berkenaan menunjukkan ketepatan kita menghadap ke arah Kaabah. Ya? Jelas? Faham? Alhamdulillah. Jangan sampai ustaz ceramah, tuan-tuan tak faham. Na'udzubillah. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahawa apabila seseorang Muslim tidak mahu belajar dan mengikut taklid ulama, maka tidak sah solatnya. Kerana dia telah meninggalkan tugasnya dalam menghadap kiblat. Kita, orang awam ni, ngaji agama malas. Ikut ulama tak nak. Rasa bijak, rasa pandai. Tak sah salat kita. Taklid ni kita yakin dengan ulama. Kita percaya dengan ulama. Bukan kita taklid buta tuli, tak. Kita tahu ni ulama, kita percaya, kita ikut, kita yakin apa yang ulama cadangkan pada kita. Tu kita panggil taklid. Kalau kita mujtahid, kita boleh cari dalil sendiri. Boleh hujah sendiri. Boleh ada kaedah sendiri. Jadi kita boleh buat kesimpulan hukum sendiri daripada Al-Quran dan Hadis. Pun begitu, nak capai darjat mujtahid ni, dia kena ada berpuluh-puluhan penguasaan disiplin ilmu. Bukan mudah nak putuskan hukum. Bukan mudah nak keluarkan hukum. Bukan mudah untuk kita simpulkan hukum hakam daripada dalil-dalil Quran, As-Sunnah, Ijma' dan akal. Bukan mudah, tuan-tuan. Kalau orang bermudah-mudahan itu, sebab mereka tak ada ilmu. Bermudah-mudahan itu, mereka tak menguasai disiplin ilmu. Lalu, sikap bermudah-mudahan mereka sebenarnya berorientasikan kepada hawa nafsu semata-mata. Jadi kita orang awam ni ngaji ilmu agama dan ikut saranan para alim ulama. Selesai kerja kita. Kalau orang awam ni tak nak ikut ulama, bahkan nak berlagak ulama, maka jadilah akhirnya ular dalam semak. Tak pandai pun, tak reti pun, tapi kita duk canang kat orang, kita lah alim ulama. Zaman kita ni, zaman sekarang, zaman fitnah, begitulah keadaannya. Ada budak-budak keluar daripada mesti Madinah, daripada Mekah, daripada Jordan, daripada Syria, daripada Kuwait, daripada Timur Tengah, balik Malaysia tak ada kerja. Dia buat NGO, lepas tu buat sidang media, pakak mengaku dialah ulama.
Mana boleh gitu? Ulama ni tak boleh mengaku. Kita buat sidang media ke, kita masuk TV ke, kita ceramah ada peminat puluh ribu, ratus ribu ke, tak semestinya kita mencapai darjat ulama. Yang mencapai darjat ulama itu ahli ilmu. Orang yang menguasai disiplin ilmu dengan benar. Mengaji, berguru, bersanad, berkitab, baris ke baris, kulit ke kulit, dalil ke dalil. Mahir dengan disiplin ilmu, barulah kita panggil ulama. Ini balik-balik akulah ulama. Orang sekarang ni. Dia buat persatuan ulama. Maka adakah dia itu dah kira jadi ulama? Tak juga. Kalau dia dakwa dia ulama muda, parti Cak Kapak, adakah dia automatik menjadi ulama? Tak juga. Ulama muda parti Cak Itik, ulama muda parti Cak Ayam, tak jadi ulama, tuan-tuan. Tak jadi. Yang menentukan dia jadi ulama atau tidak adalah hasil penguasaan disiplin ilmu dan sikap berinteraksi dengan ilmu yang ditunjukkan. Jadi hati-hati ya dengan dakwaan setengah pihak yang tidak bertanggungjawab. Mudahnya bagi kita tuan-tuan sentiasa menempatkan diri dengan disiplin ilmu dan mengikut para alim ulama. Dan hari ini kita dapat berita tentang pemergian seorang ulama kita yang terkenal, iaitu Datuk Dr. Harudin, yang menghembuskan nafasnya terakhir di Stanford Hospital dekat San Francisco, California, Amerika. Jadi, jika tuan-tuan ada kelapangan, oleh kerana almarhum ni meninggal dunia di tempat yang jauh dan jenazahnya sukar untuk dibawa balik ke sini dan keluarga memutuskan untuk disemadikan di sana, maka luangkanlah masa tuan-puan untuk kita sama-sama tunaikan solat ghaib. Biasa kita sebut solat jenazah, sebab yang mati itu jenazahnya ada depan mata kita. Ini kita sebut solat ghaib sebab jenazah tu tak ada depan mata kita, gaib pandangan mata kita, tapi ada di Amerika sana. Untuk itu kita tunaikan solat sunat jenazah ghaib. Bukan solat nak menggaib. Solat sunat jenazah ghaib. Jenazah tak ada depan kita, kita tetap boleh solat jenazah ghaib dan pahalanya sampai kepada kita dan juga kepada si mati. Ada orang tanya, kenapa alim ulama kita ni mati kat Amerika? Amerika tu negara kafir. Kita jawab balik, hidup mati ni adalah ketentuan Allah. Bukan kita pilih. Kalau kita pilih, nak mati tak kata. Mati tak kata, tak ribu isteri. Anak-anak keliling kita. Fuyo. Nak mati atas masjid. Atau mati dalam sujud. Hari Jumaat. Itu hak biasa kita pilih. Kalaulah kita boleh pilih, senang. Kalaulah Tuhan ni, malaikat maut ni, pak saudara kita, senang. Tapi kita bukan boleh mengajar Tuhan. Kita bukan boleh bagi rasuah pada malaikat maut. Jadi kita sendiri pun tak tahu mati kita bila dan di mana, serta siapa yang menyembahyangkan jenazah kita. Justru kita hendaklah sentiasa ada perasaan khauf, perasaan takut pada Allah. Dan raja hendaklah mengharap limpah kurnia rahmat Allah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, kesudahan yang baik, dan jangan sesekali kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, kesudahan yang buruk. Allah. Jadi tugas kita tuan-tuan bukan ulama,
kita mengaji ilmu agama dan kita percaya dan yakin dengan bimbingan ulama. Apabila seorang Muslim tidak mahu belajar dan bertaklid ulama, maka tidak sah solatnya kerana dia telah meninggalkan tugasnya menghadap kiblat dalam solat. Tetapi apabila dia tidak mengetahui arah kiblat, dia tidak termasuk orang yang mampu mengetahui arah kiblat kerana dia bukan ahlinya, atau dia tidak mendapatkan seorang guru untuk mempelajari penentuan arah kiblat, ataupun mungkin dia seorang yang buta sedangkan waktu solat telah sempit, maka dia dibolehkan bertaklid pada orang yang tahu arah kiblat tersebut. Kalau kita masuk kampung, masuk bandar, kita tak tahu arah kiblat kampung, bandar berkenaan, pergilah cari masjid. Tak payah-payah cari kiblat dah. Sebab masjid, tentunya kiblat ditentukan oleh alim ulama, oleh pihak berkuasa agama. Sebab tu mudah tuan-tuan. Kalau kita sembahyang kat rumah, kita pun syak keadaan kiblat kita. Tapi kalau sembahyang di masjid, sembahyang di surau, kiblat surau dan masjid tu telah ditentukan oleh pihak berkuasa agama. Selesai masalah penentuan arah kiblat. Ataupun kalau kita pergi negara bukan Islam, negara kafir lah, Eropah ke apa, masuk kawasan pedalaman, kawasan pergunungan, kawasan hutan, nak sembahyang, nak tentu arah kiblat macam mana? Kita tanya penduduk tempatan. Pakcik, makcik, adik kakak, mana arah kiblat? Mereka akan bagi tahulah. Arah kiblat ni. Kalau tak ada orang nak tanya, kita guna kompas. Kalau tak ada kompas, kita tengok pada cahaya matahari tadi, matahari jatuh tadi. Kalau tak ada semua, bayar cahaya matahari pun tak ada, kompas pun tak ada, orang nak tanya pun tak ada. Wajib sembahyang? Wajib juga. Habis nak sembahyang, arah mana ustaz? Kita sendiri yang buat keputusan secara yakin. Kita kena buat keputusan secara yakin. Bayar matahari tak ada, kompas tak ada, iPhone pun tak ada, line telefon pun tak ada, orang pun tak ada. Jadi kita buat keputusan arah kiblat secara yakin kerana kaedah al-yakin la yuzalu bisyakki. Keyakinan seseorang tidak akan terhapus dengan perasaan syak wa sangka. Jadi solat kita sah. Tapi lepas solat dengan yakin tu, lepas solat tu tiba-tiba ada seorang hamba Allah tadi tu bukan menghadap pada Mekah, menghadap pada Pakistan. Maka solat kita tidak sah. Sebab jelas batalnya solat dengan menghadap arah kiblat yang diyakini tadi. Maka kita wajib mengulangi solat berkenaan yang dipastikan salah tu. Wajib mengulangi kembali. Kalau ada masanya, kalau melewati waktu solat berkenaan, maka wajib diqadha. Kalau ada masa, wajib kita ulangi solat yang tersalah arah kiblat berkenaan. Kalau tak ada masa, maka kita wajib mengqadhakan solat berkenaan. Kerana kaedah menyebut la ibrata fi dhannil bayyin khata'u. Tidak boleh ambil kira pada sesuatu perbuatan yang ternyata salah yang kita lakukan. La ibrata fi dhannil bayyin khata'u. Tak boleh ambil kira pada sesuatu perbuatan yang salah yang kita lakukan. Walaupun mula-mula kita yakin, mayang yakin dah ni, ada arah kiblat yakin dah. Lepas mayang ada orang ataupun duduk tempatan beritahu, abang, pakcik, yang pakcik semayang tadi salah arah kiblat. Kiblat sebenarnya sini, pakcik semayang sini. Maka kalau ada lagi waktu, kita wajib mengulangi solat berkenaan dalam waktunya. Kalau melangkaui waktunya, maka kita wajib mengqadha
solat berkenaan dengan seberapa segera. Ikut jumhur ulama wajib qada solat. Tapi kalau ikut fahaman ulama Wahabi, tak wajib qada solat. Jangan ikut Wahabi, jangan ikut Syiah, jangan ikut liberal. Kita ikut jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila luput solat, dengan terlupa, dengan sibuk, dengan tertidur, maka wajib qada solat. Dengan seberapa segera. Jangan mudah-mudah dengan urusan agama ni, tuan-tuan. Ada orang kata sibuk, tak apalah, kita sibuk, Tuhan tahu. Kita ni meniaga. Meniaga pasal payang, pasal Siti Khadijah, pasal coki, pasal apa. Akhir sekali kita meniaga, cari pasal. Mudah kita kata, tak apa, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Allah tahu kita sibuk. Jadi semayang hak kita cuaikan tu. Nak buat macam mana? Luput gitu je. Tak boleh, tuan-tuan. Haram dan berdosa. Mayang yang kita cuaikan, tertinggal, tertidur, terluput. Dengan sebab kita, maka wajib diqada dengan segera. Itu adalah pandangan jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taklid yang dimaksudkan di sini adalah mengikut perkataan ataupun pendapat orang lain dalam membuat kesimpulan. Tetapi apabila seseorang yang bertaklid tidak mendapat orang yang ditaklidnya, maka dia perlu juga menunaikan solat bagi menghormati waktu ibadat dalam keadaan seadanya. Kalau confused juga, tak tahu arah kiblat, tak ada masjid, tak ada surau, tak ada kompas, tak ada bayar matahari, tak ada orang kita nak tanya. Akhir sekali konflik tu pada diri kita sendiri. Nak semayang mana? Nak semayang mana? Nak semayang mana? Kita pun tak ada keyakinan pada diri kita nak putuskan mana arah kiblat yang sebenarnya. Dalam keadaan ketidaktentuan macam tu, kita disunatkan untuk solat menghormati waktu ibadat. Solat menghormati waktu ni ada dalil dalam mazhab kita. Dan kita dah bahas dah dalam pembelajaran yang telah lepas. Bila tak mampu wuduk, tak mampu bersuci, ataupun tak tahu arah kiblat, maka kita digalakkan menunaikan solat menghormati waktu. Karena setiap waktu itu ada kefarduan solat yang diwajibkan oleh Allah. Bila kita mampu bersuci, bila kita tahu arah kiblat, maka kita wajib menunaikan solat dengan sempurna, yakni mengqada balik solat menghormati waktu yang ditunaikan dalam keadaan tidak sempurna tadi. Ya? Alhamdulillah. Kemudian dia perlu mengulangi kembali solat tersebut kerana perbuatan seperti itu termasuk dalam kategori uzur yang jarang terjadi. Ini keuzuran jarang terjadilah. Hak biasa. Contohnya, kita nak naik kapal terbang atau kita nak naik bas. Kata nak balik Kota Baru lah. Daripada Kuala Lumpur ni, nak balik Kota Baru, naik bas. Masa kita nak kejar bas bertolak. Contohnya daripada BTS. Terminal bas Tasik Selatan tu. Ataupun Hentian Putra nak pergi ke Kota Baru. Bas bertolak pukul 8 malam. Daripada Hentian Putra nak pergi Kota Baru. Jadi duduk rumah lagi atau duduk pejabat lagi, kita kejar dah. Naik kereta, naik motor pergi stesen bas, nak kejar bas pukul 8. Tak sempat dah. Maghrib 7.20 tak sempat nak sembahyang maghrib tadi sebab nak naik kenderaan menyampaikan kita pada stesen bas. Jadi kita bajet, tak apalah. Jamak dan qasar pada waktu isyak, yakni jamak takhir. Maghrib, biar tak sembahyang lagi. Kita niat jamak dan qasar pada waktu isyak, menjadikan niat kita itu jamak takhir. Jadi kita kejar bas, pukul 8, bas bertolak daripada Hentian Putra, pergi pada Kota Baru.
Sampailah dekat mentara atau merapuh, faham, bah berhenti. Dalam pukul 12 malam atau pukul 1 pagi, bah berhenti situ. Kita pun nak semayanglah Maghrib dan Isyak pada waktu Isyak, jamak takhir. Bila kita bangun tidur atas bah tu nak semayang, seluar basah. Tak tahu basah dengan kencing ke, basah dengan mazi ke. Tapi kalau basah seluar dengan mani tu, boleh kita tahu beza antara air kencing, air mani, air mazi. Bila seluar basah, tak ada pakaian pula untuk kita nak tukar. Nak basuh pakaian dalam kita dengan seluar hak kita pakai tu, tak ada air pula. Atau kalau ada air, nak pecah, nak basuh, nak basah tu, tak membolehkan kita. Jadi dalam keadaan pakaian kita bernajis tu, kita tak mampu nak solat. Tak, kalau boleh tukar pakaian, alhamdulillah lah, pakaian dalam, pakaian luar, angkat wuduk, bersih, solat. Nah, ini pakaian kita tu tak boleh nak tukar, selain sepinggahnya kita balik. Maka dalam keadaan gitu, kita digalakkan menunaikan solat, menghormati waktu. Bila subuh tu kita sampai Kota Baru, kita pun tunai solat, menghormati waktu. Lepas tu kita sampai rumah kita tu, kita mandi, tukar pakaian, bersuci, barulah kita solat dengan sempurna. Qadha balik Maghrib dengan Isyak itu, dan juga qadha balik solat subuh yang kita tunaikan secara menghormati waktu tadi. Ini kes. Kita musafir, nak solat, kita tak mampu bersuci sebab kehadiran najis. Imma pada pakaian luaran kita atau pakaian dalam kita menghalang kita untuk bersuci. Tak kira lah kita musafir naik bas ke, naik kapal terbang ke, atau naik kenderaan lain. Kecuali kalau kita musafir naik kereta sendiri. Kalau naik kereta sendiri, kita boleh berhenti, tukar baju, tukar pakaian, kita mandi, terus boleh bersuci, mengangkat hadas dan menunaikan solat. Hak ni kalau kita naik kenderaan berjadual, macam bas, macam kereta api, macam LRT, macam kapal terbang, kita kena ikut jadual perjalanan ni yang telah ditetapkan oleh pihak pengangkutan tu. Jadi waktu kita pun terdesaklah. Itu kalau tak mampu bersuci, kita boleh tunaikan solat, menghormati waktu ibadat. Tetapi bila sampai destinasi, wajib mengqadha solat berkenaan dengan sempurna. Ya. Hal ini perlu diambil berat oleh setiap Muslim kerana menghadap kiblat merupakan syarat sah solat. Suci dan menghadap kiblat, ambil berat tuan-tuan. Jangan ambil mudah. Ada orang kita, biasa setengah kita tu, hak bersuci dia ambil mudah. Dia nak semayang masjid, dalam waktu pejabat dia kerja. Tak, dia makan-makan menu tengah hari, pergi masjid, pergi surau, masuk zuhur tu kencing. Kencing. Tak, kencing dah lah, kencing diri. Bila kencing diri pula, kencing mana, makuk tandas pula. Air kencing yang dipacuk tu dengan kencing padu, tak, melantun pula di kaki seluar. Jadi kaki seluar dia tu kena lantunan air kencing tadi menajis, menjadikan pakaian dia mutanajis. Walau dia berwuduk dengan sempurna sekalipun, solatnya terhalang dengan tidak sah sebab pakaian yang digunakan untuk bersolat itu bernajis. Jadi kena ambil berat dalam soal pengurusan sisa kencing dan berak kita. Pakaian masuk tandas itu kena jaga, kena pastikan yakin daripada sebarang najis mutawassitah atau najis mughalazah. Hak biasa kita ni terlibat dengan pengurusan najis mutawassitah. Kencing dan berak tu. Terutama hak kerja pejabat ni. Tu kena ambil perhatian tuan-tuan. Biasa orang kita ni nak semayang zuhur lah. Nak semayang zuhur. Atau semayang asar. Waktu kerja pejabat, dia pergi masjid, pergi surau. Lepas tu rasa nak kencing, pergi masuk dalam tandas. Lepas tu kencing sesedap rasa.
Dia tak kisah dah. Lantunan air kencing pada simen tu, pada mangkuk tandas tu, kena kaki seluar ke, tak kisah. Atau kena jubah ke, atau kena ujung pereca kain sarung ke, atau baju kurung ke, atau jubah muslimat ke, dia tak kisah dah tu. Padahal, bila kena sisa kencing, pakaian kita tu jadi menajis. Satu lagi tu, bila kita kencing atas lantai, ataupun makuk tandas tu, satu lagi tu, kain kita, hak kita pakai labuh tu, jubah ke, baju kurung ke, dia terseret atas lantai tu. Kaut sekali dengan sisa-sisa air dan juga sisa-sisa najis tu, basah, jadi mutanajis juga. Kalau kita wuduk sempurna sekalipun, pakaian kita ada kesan sisa menajis, maka pakaian kita itu mutanajis dan walaupun kita solat kita dikira tidak sah kerana pakaian bernajis. Ni nak kena perhatikan. Satu lagi masalah orang kita kencing, dia lipat kaki seluar cantik dah. Tapi lupa basuh kaki. Dia lupa basuh kaki. Lepas tu, dia istibra. Berdahan 3 kali. Jadi, sisa kencing pada hujung pistol dia tu, habis dah. Ada setengah orang tu sisa kencing, berdahan 3 kali, tak habis lagi. Ini masalah penyakit, kencing tak lawas. 3-4 kali tak habis lagi. Dia kena luruk muncung pistol tu. Biar keluar habis tu, saluran pistol dia tu. Ini bukan pistol betul-betul ni. Nanti tuan-tuan faham, ustaz apa main pistol dalam masjid ni? Nak ajar ajaran ISIS pengganas ke? Dah. Ini pistol maknanya pistol air. Pistol air yang kita buat kencing tu. Aduh, yai. Aku subuh-subuh ni lain, mamai. Ustaz kata benda lain, kita faham benda lain. Lepas tu salah tafsir kata, ustaz ni, apa main pistol-pistol dalam masjid ni? Nak tembak siapa pula? Bahaya ustaz ni. Kita duduk mamai. Baru lepas main subuh. Kejap pejam, kejap celik. Faham, tak faham. Bahaya. Salah faham. Ini pistol kencing kita tu. Hotel kita tu. Lepas kita kencing tu, istibrak 3 kali tu sunat. Tapi awas, ada orang menghadapi masalah kencing tak lawas. Ada lagi baki saluran air kencing tu dalam saluran kotel dia tu. Hak jenis macam tu kena luru. Pegang pistol sikit luru. Biar habis sisa kencing dalam saluran air kencing. Pas satu lagi, kalau ada habis, kita nak basuh muncung kotel kita tu lah. Kita nak basuh muncung tu. Kita ambil air, kita siram kat tu. Air hak siram kat tu, campur dengan sisa kencing kat muncung kotel tu, dia jatuh atas lantai semen, dia terbucik kat kaki. Dia terbucik kat kaki sebab orang lelaki ni, kita duduk kangkang ni, dia terbucik kat kaki. Bucik kat kaki tu, dia campur air bersih dengan sisa-sisa kencing kat lantai semen tu, bucik kat kaki kita tu jadi mutanajis. Walaupun kita dah kencing, kita dah istibrak, kita dah pastikan sisa kencing tak terbucik pada kaki kita, tapi akhirnya bila kita basuh muncung kotel kita itu, air sisa-sisa tu dia jatuh atas lantai, terbucik pula kat kaki kita. Jadi lepas kencing tu, maka kita wajib basuh kaki. Barulah kita pergi wuduk. Itu baru kaedah yang betul. Lepas kencing apa semua istibrak tu, basuh kaki. Lepas tu kita pergi wuduk. Wuduklah. Basuh tangan, kumur, muka, apa semua sekali hinggalah kaki. Dia dibasuh dengan sempurna. Kalau kita kencing-kencing tak basuh kaki, kita pergi wuduk. Masa wuduk dimulakan tu, kaki kita dah dikira bernajis. Itu terhalang tu. Kita duk rasa, kita duk gamar, kita duk sangka wuduk kita tu sempurna. Sebab kita dah basuh keseluruhan anggota badan yang wajib dibasuh. Hak sunat-sunat wuduk kita buat.
Tapi kita memulakan wuduk dalam keadaan dua kaki kita tidak suci. Bahkan dalam keadaan bernajis disebabkan lantunan sisa-sisa air dan sisa-sisa kencing di lantai tandas berkenaan. Kena berhati. Muslimin dan muslimat kena cermat benda ni. Kita juga muslimat bila masuk tandas. Tak, pakai jubah, pakai kain baju kurung. Kena pegang kain elok-elok. Kena selak pun selak elok-elok juga. Takut meleret kena atas lantai itu. Jadi basah. Dan lantai basah tu campur antara sisa kecing orang, sisa kecing kita, campur dengan air yang ada atas lantai itu. Maka kena pakaian dikira menajis. Lepas tu, satu lagi, bila kita semayang dengan pakaian pejabat ni, kita kena check juga spender kita tu. Lepas semayang kena check juga. Kadang kita semayang Zuhur berjemaah di pejabat, atau di masjid, atau di surau dalam waktu pejabat. Itu juga dengan asar. Bila balik rumah, kita nak mandi, nak tukar pakaian, tengok spender kita tu putih. Bila masa keluar putih tu, spender kita tu putih. Mungkin dengan air mazi sebab kerja penat jadi letih. Atau ada sisa kencing, kita cium bau hancing. Itu juga dikira najis mutawassitah yang tak dimaafkan kandungannya. Sebab dia dinilai dengan bau, warna dan rasa. Nak cermat. Kalau kita kata spender kita balik petang pukul 5.30 balik rumah tu, spender kita tu kita letak sikit bau hancing, air. Ingat balik. Masa nak solat asar tadi kat Masjid Jamek Kampung Baru, aku masuk tandas. Aku kencing. Lepas tu ambil wudu. Patutlah spender aku ni bau hancing. Sebab kesan daripada sisa kencing berkenaan. Jadi kita andaikan solat kita tu tak sah. Sebab kita solat berdasarkan kepada spender hancing. Spender kita hancing tu sebab basuhan sisa kencing yang tidak sempurna. Maka kalau ada waktu lagi, wajib kita mengulangi solat dalam waktu berkenaan. Sebab solat tadi yang kita buat berdasarkan kepada pakaian spender kita hancing adalah tidak sah. Jadi, kalau ada lagi waktu yang sama, terulang kembali solat berkenaan. Adalah wajib. Kalau kita kata masa asar kita tak check. Masa maghrib, kalau di masjid, lepas isyak baru check. Nak basuh pakaian tadi, kita check balik spender kita kita pakai siang hari tadi, yang digunakan untuk solat Zuhur dan Asar, kita check balik, tengok hancing. Kita check balik, tengok ada sisa-sisa mazi. Sisa kencing dan sisa mazi itu jadi najis. Maka kita andaikan 2 waktu solat, maka 2 waktu solat yang wajib diqadha. Kalau Zuhur dan Asar, kita guna spender yang sama untuk solat, kita tak tahu mana satu spender kita najis, maka dua-dua kita wajib qadha. Kalau kita pastikan Zuhur betul bersih, Asar tu je yang bermasalah, maka kita wajib mengqadha Asar. Dan Zuhur tu dah dikira selesai. Nak cermat benda ni tuan-tuan. Jangan kita mudah-mudah. Sebab soal ibadat ni kena teliti tuan-tuan. Kerana kita nak mati, ibadatlah bekalan kita di akhirat nanti. Ni Tok Guru kita nasihatkan. Hadirin, hal ini perlu diambil berat oleh setiap Muslim. Kerana menghadap kiblat dan bersuci dalam solat merupakan syarat sah solat. Syarat tidak menggugurkan ketetapan tersebut kecuali dalam keadaan yang tidak aman atau ketika menunaikan solat sunat dalam perjalanan. Solat syiddatul khauf, tak apalah buat lebih kurang pun. Kerana kita mengalami ketakutan yang amat sangat. Ataupun solat sunat dalam perjalanan, tak apa buat lebih kurang pun. Sebab solat sunat ketika musafir dalam perjalanan itu sunat. Keadaan ini telah diterangkan menerusi Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Perlu diketahui bahawa
Apabila seseorang memasuki satu daerah atau kampung, dia tidak boleh terus menunaikan solat sebelum mengetahui arah kiblat yang tepat. Masuk kampung, masuk bandar, masuk daerah, tak tahu arah kiblat, tak boleh lagi tunaikan solat. Tanya dulu orang tempatan. Bagi kita ni tak susah tuan-tuan. Kita masuk kampung, masuk bandar, masuk daerah mana, masjid ada, surau ada. Bila kita automatik sembahyang masjid, surau, automatik arah kiblat kita tu tepat. Tapi kalau kita pergi ke Amerika, kita pergi ke Eropah, nak sembahyang pun payah. Nak cari masjid pun payah. Nak cari surau pun payah, tuan-tuan. Patut lagi nak cari arah kiblat. Lepas tu kita study dulu. Belum kita ke Amerika atau kita ke Eropah, kita nak pergi mana tu, mana arah kiblat dia. Itu mudah untuk kita buat ibadat, khususnya berkaitan dengan solat. Dia perlu berusaha mengetahui arah kiblat berkenaan dengan cara bertanya pada penduduk setempat atau mencari masjid atau surau di daerah tersebut. Apabila dia mendirikan solat terlebih dahulu, sebelum mengetahui arah kiblat dengan tepat, kemudian ada orang lain memberitahu arah kiblat yang sebenarnya, maka dia wajib kembali mengulangi solatnya. Kalau ada waktu, kembali mengulangi solatnya. Dalam kes tadilah, kita sembahyang sah dengan kiblat yang salah. Yang salah tu orang tempatan beritahu kita, Pak Cik sembahyang tadi kiblat salah. Maka dalam waktu tu juga, asar masih ada, kita mengulangi solat berkenaan. Kalau waktu tak ada, masuk dah waktu lain, solat asar tadi, kita dah selesai dah, masuk waktu maghrib. Kita sembahyang kiblat yang sama, kiblat yang salah. Ada orang tempat tahu, abang sembahyang kiblat yang salah. Saya tadi, asar saya sembahyang kiblat ni. Maghrib saya kiblat ni. Ini salah kiblat ni, Pak. Kiblat sebenarnya begini. Maka, hak asar tadi, wajib qada. Hak maghrib tadi, wajib mengulangi. Kalau masih dalam waktu maghrib berkenaan. Kita kena beza dua. Qada dan ulang. Qada ni, waktu yang telah lepas, masuk pada waktu lain. Kalau ulang ni, masih lagi dalam waktu solat yang sama. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengurniakan taufik dan hidayah pada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Belajar tentang penentuan arah kiblat. Tapi kita masuk semua juga tentang bersuci, cara cermat untuk kita bersuci, suci atas kapal terbang dengan fokus kepada basuhan anggota-anggota yang wajib, iaitu basuh muka, niat, kemudian basuh tangan, pergelangan, melapasi para siku, kemudian kita basuh sedikit kepala dan kita basuh kaki dengan sempurna. Kenapa kita berwuduk seperti itu? Sebab atas kapal terbang penggunaan air adalah terhad. Jadi kita hanya buat basuhan pada basuhan yang wajib sahaja. Kalau kita tak boleh bersuci dengan menggunakan air, boleh juga kita bersuci dengan menggunakan debu tanah ataupun tayamum. Itu dia. Jadi moral of story-nya, kita nak tunaikan solat, panduan kita adalah dengan menguasai ilmu fiqh. Yang kedua, di mana saja kita berada dan apa jua yang kita lakukan, solat tetap wajib dilaksanakan. Dan ada pemeringkatan tentang solat. Normal bagi orang sihat, wajib menunaikan solat sambil berdiri. Jika tak mampu berdiri, tunaikan solat sambil duduk. Jika tak mampu duduk, tunaikanlah solat sambil berbaring. Nabi SAW bersabda, "Sallu qa'imah, fa'illam tastati' faqa'idah, fa'illam tastati' fa'ala jambin." Rawahul Bukhari. Tunaikanlah solat sambil berduduk. Jika kamu tidak mampu, tunaikanlah solat sambil berbaring. Menggunakan rusuk tubuh badan kamu. Jadi dalam hari ini, solat tetap wajib dilaksanakan. Apa jua dan di mana saja kita berada. Yang keduanya, solat bagi orang sihat ada tata caranya. Solat bagi para uzur ada tata caranya. Dan solat bagi orang yang menghadapi keuzuran yang berat juga ada tata caranya yang tersendiri. Menandakan betapa fleksibelnya syariat Islam
untuk kita laksanakan dengan kadar kemampuan kita. Nabi SAW bersabda, wa iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu perkara, maka tunaikanlah dengan kadar kemampuan kamu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah, buku sifat solat Nabi kita belajar ni mengikut kerangka mazhab Syafi'i. Bukannya ikut fahaman Syiah yang menyeleweng, atau fahaman sesat Wahabi, atau fahaman liberal yang sesat lagi menyesatkan. Kita perteguhkan mazhab kita, mazhab Syafi'i, dan kita meraihkan mazhab-mazhab muktabar yang lain seperti Hanafi, Maliki dan Hambali sebagai mazhab dalam lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan, cukup sekadar di situ dahulu. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita, Allah rahmati kita, Allah beri kita ilmu yang bermanfaat yang membolehkan kita melakukan ibadat, dan ibadat yang kita buat mudah-mudahan menjadi bekalan hari akhirat. Terima kasih kepada semua, terima kasih kepada jemaah ahli Jawatankuasa Pengurusan Masjid Jamek Kampung Baru. Alhamdulillah. Akhiran aku ni qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana zulman katsira, faghfir lana dhunubana la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lana warhamna, afina wa'fu 'anna wa liwalidina wa adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ij'al hadza baladan aminan mutma'innan sakha'an rakha'a wa sa'irul buldanil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma ansur juyushal muslimin wa asakirul muwahhidin fi masyariqil ardi wa magharibiha ya rabbal alamin. Allahumma 'alaikal kafarata wal munafiqin wa zulma wal zalimin wan nifaq wal munafiqin wa syi'ata wal wahabiyyah ya rabbal alamin. Wad-dhalin wal mudillin. Allahumma fariq jam'ahum wa badi' syamlahum, syatid kalimatahum wa zazil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabika ya aziz ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu